Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih dikurniakan nikmat kesihatan dan kesempatan untuk kita masuk di dalam majlis ilmu kelas Al-Quran percuma untuk kita memahami dan mempelajari cara bacaan yang betul. Baik, hari ini kita masuk dalam surah yang seterusnya, iaitu Suratul Al-Ma'un. Baik, sebelum tu kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah untuk pembukaan majlis. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada yang baru join. Kita baru bermula kelas Al-Quran kita. Jadi beruntunglah anda pada yang baru kita dapat live bersama. Dan saya akan sebut nama-nama anda yang baru masuk. Saya amat appreciate atas anda punya komitmen dalam kita istiqamah mempelajari Al-Quran setiap hari sampai kita mati. Jadi itulah kita punya pegangan kita dalam hidup kita, iaitu sentiasa menuntut ilmu walaupun kita ini dah rasa kita dah ada kerja, dah tak perlu nak menuntut dah rasanya. Tetapi sebenarnya orang yang paling beruntung ialah orang yang sentiasa upgrade diri dia. Daripada walaupun dia berilmu, sebenarnya manusia ini hanyalah ilmu manusia ini yang paling hebat. Manusia pun ibarat setitis buih di lautan berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita sentiasa kena cari ilmu Allah. Kita sentiasa ambil ilmunya. Kerana ilmu Allah itu luas. Banyak perkara yang kita tak tahu. Kita kena mempelajari, kita kena mendalami. Baik, kita masuk dalam surat Al-Ma'un. Mari kita kaji sama-sama tajwidnya. Terima kasih kepada yang like. Siapa lagi nak like kalau bukan anda? Okey, jelas Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada yang baru join. Kita baru bermula sahaja kelas Al-Quran kita. Kita nak memahami tajwid dan pemahaman Al-Quran setiap surah lazim. Jadi supaya anda dalam solat anda akan khusyuk, akan dapat khusyuk dalam solat. Bila kita tak faham apa yang kita baca, itu menyebabkan kita tunggang langgang bacaan. Jadi kefahaman amat penting dalam membaca. Baik, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, mari kita sama-sama melihat 6 topik tajwid yang kita belajar di Suratul Al-Ma'un. Baik, yang pertama kita akan lihat panjang dan pendek.
Baik, kita baca sama-sama. Sama ada panjang itu 2 atau 1 atau lebih kepada 2 harakat, itu dikira panjang dan pendek. Jadi anda tak perlu nak ingat mat silah, mat jaiz, mat wajib. Dalam kaedah Al-Quran ni, kaedah haraki ni, anda tak perlu ingat semua tu kerana semua tu memeningkan kepala. Jadi anda perlu ingat benda tu adalah panjang dan pendek. Settle. Kita tengok di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un bermaksud apa tuan-tuan? Surah Al-Ma'un bermaksud bantuan. Bantuan kita. Bantuan. Allah nak ceritakan di surah Al-Ma'un ni tentang bantuan. Lepas kita cerita tentang tajwid, kita akan ceritakan tentang surah Al-Ma'un. Jadi, mari kita belajar tentang tajwid dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi saya dah sebut, panjang pendek hanya ada 3 huruf sahaja, iaitu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Jadi kita cari alif, waw, ya yang tiada tanda mati di atas atau tiada baris di atas. Jika ada baris seperti ini bukannya harakat. Harakat hanya yang tiada baris. Contoh saya tutup mati dia, tanda mati. Ini merupakan harakat. Baik, kita cari ya, alif, waw, ya yang tiada tanda baris. Itu merupakan harakat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, di sini tiada. Tiada. Okey, di sini ada, iaitu ya yang tiada tanda mati. Ini merupakan bacaan 2 harakat. Ladzi. Okey, terusnya yukadzibu biddin. Okey, ini pun sama, ya yang tiada baris di atas, maka ini merupakan ya harakat, ya panjang pendek, iaitu kategori 2 harakat, tetapi dia berada di akhir ayat. Saya dah sebut, jika dia berada di akhir ayat, kita akan warnakan ya ini warna biru, termasuk waw dan alif jika berada di akhir ayat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia dah sudah menjadi mad arid lis sukun. Apa maksud ma'arif sukun? Okey, tuan-tuan tak perlu ingat ma'arif sukun. Senang cerita, kalau tuan-tuan beli Al-Quran ini, apabila tuan-tuan nampak saja warna biru, tuan-tuan perlu panjangkannya lebih dari 2 harakat. Lebih. Iaitu 6 harakat. Seperti tanda cacing. 6 harakat panjang dia. Jadi macam mana bacaan dia? Biddin. Biddin. 6. Jadi dekat ayat pertama ada 2 sahaja panjang dan pendek, iaitu di sini 2 harakat dan di sini 6 harakat. Seterusnya ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di sini ada tak? Ada, iaitu alif kecil 2 harakat. Seterusnya ada lagi tak? Ada, iaitu ya yang warna biru. Sekarang dia berada di akhir ayat. Maka panjangnya seperti ini, iaitu 6 harakat. Jadi di ayat yang kedua ada berapa tanda panjang? 1. Allazi ada ya yang tanda yang tak ada tanda baris di atas. Jadi ini merupakan 2 harakat, ini 2 harakat, 2 harakat. Di sini ada, tetapi ini panjangnya 6 harakat, bukan 2 harakat. Jadi mudahnya bila anda beli Al-Quran ini, apabila anda melihat sahaja tanda biru, automatik panjangnya 6 harakat, lebih daripada 2 harakat. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya betul, tetapi jika terdapat di akhir ayat perlu dibaca lebih 2 harakat. Ya betul, Salihah Ruslan. Wala, okey, kita cari kat sini ada tak 2 harakat panjang pendek? Okey, ada, iaitu alif lam bergabung dengan alif, dia rupa dia jadi macam ni ya. Ini rupa lam bergabung dengan alif. Jadi bacaan lam ni wala 2 harakat. Wala yahuddu ala, ada lagi alif kecil. Kenapa ustaz alif ni tak gabung dengan lam? Ini alif bergabung dengan ya bawah ni. 2 harakat sahaja. Ta'amil miskin, ada lagi 2 harakat. Jadi ada 3 lagi setakat ni. Okey. Ayat perkataan yang terakhir miskin. Okey, ini sama seperti
Ya yang ni dan dengan ni. Ini merupakan ya mad arid lisukun. Terima kasih kepada yang baru join. Dengan kita minta memberi manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share kepada ramai orang. Kita nak ramai orang tahu tentang ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran. Jadi kadang-kadang orang tu penat nak tukar baju, nak pergi kelas Al-Quran, nak bayar yuran. Jadi online ni tak perlu anda nak bayar yuran semua tu. Ini percuma saja. Jadi dia tinggal komitmen je. Bayaran komitmen. Anda buka dan tekan je saya punya kamera. Jadi minta kita, dan tekan butang share untuk kita memberi manfaat kepada ramai orang. Percuma dia, saya tak minta pembayaran. Okey, jadi dekat ayat yang ketiga ada 3 tanda panjang, iaitu yang pertama alif, 2 harakat. Yang kedua alif kecil, yang ketiga alif besar. Ada 3 alif di sini. Yang keempat ya. Yang terakhir ini saya dah cakap warna biru merupakan mad arid lis sukun. Jadi dia bukan 2 harakat sebab kerana kita wakafkan. Maka bacaan dia menjadi lebih 2 harakat, iaitu 6. Miskin. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Dekat sini ada tak harakat? Kita cari. Tak ada melainkan yang di hujung, iaitu ya. Ya yang mad arid lisukun. Ya yang hukumnya mad arid lisukun seperti ini. Okey. Jadi panjang dia 6 harakat. Okey, seterusnya allazina hum an salatihim sahun. Okay, dekat sini ada tak panjang? Ada ya, alif, alif, waw. Jadi ada 4 di sini ya. Ya, alif, alif, waw. Ada 4. Tetapi ini 6 harakat. Seterusnya ayat ke-6. Allazina hum yura'un. Ini lagi panjang. Yang ini ya 2 harakat. Yang seterusnya alif. Yang panjangnya ada cacing tanda atas ni. Maka kalau dalam kaedah haraki, cacing ni kita buat gaya macam ni. Yura. Kita depa sampai hujung. Jadi kalau anda nak belajar, boleh nak belajar kaedah haraki, boleh PM saya dengan segera. Pada 31 hari bulan ini kami akan buat seminar haraki percuma saja kepada 100 yang terawal. Siapa yang nak boleh DM segera. Yura'un. Perkataan ni je ada harakat dengan ni. Jadi ada 3 di sini. Ya, alif, alif mat dan juga waw. Waw ini panjang dia sama seperti cacing ni. Panjang dia sama, 6 harakat. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Okey, di sini ada waw dan waw. Dua-dua waw. Bezanya waw ni lagi panjang waw ni lagi pendek pada waw ni. Waw ni lagi panjang pada waw ni. Sebab dia kami warna biru. Jadi anda boleh buat bezakan. Yang mana 6, yang mana 2. Okey, seterusnya tajuk dengung. Kita cari tajuk dengung pula. Tengok ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tajuk dengung nak cari dia ialah dengan cara kita tengok warna merah atau hijau di nun mati. Kita tengok kat sini ada tak nun mati yang warna merah atau hijau? Jadi tak ada di sini. Jadi tiada perkataan dengung, senang je nak cari. Kalau ada warna merah atau hijau, maka itu ada dengung. Jadi sebabkan itulah anda perlu dapatkan Al-Quran ni dengan segera. Kerana Al-Quran anda tu semua hitam. Anda tak dapat bezakan mana satu yang perlu dengung. Boleh? Okey, ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tiada juga kerana semua warna hitam dan warna biru. Biru tanda mad arid. Okey. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Juga tiada merah dan hijau. Fawailul lil musallin. Ada, iaitu tanwin. Tanwin berwarna merah. Apa maksud warna merah? Saya dah sebut. Merah ialah idgham. Hijau ialah ikhfa. Jadi bila tanwin berwarna merah atau nun mati berwarna merah, automatik kita fikir idgham. Memasukkan. Ataupun tak payah pening-pening. Senang cerita nampak merah atau hijau, dengung je. Anda dengung je. Fawailul. Okey. Tetapi perbezaannya di sini, anda perlu ingat sikit sahaja. Jika tanda merah ini bertemu dengan lam selepasnya, maka bacaan dia hanyalah
tiada dengung. Ini sahaja tiada dengung. Jika tanwin merah bertemu lam atau ra, itu sahaja tiada dengung. Tetapi tanwin lain ada dengung. Anda perlu ingat tu. Okey, jadi fawailul lil musallin ini merupakan dengung. Dengung ke ni? Tak, sorry minta maaf. Jadi anda perlu ingat jika tanwin merah ataupun tanwin hijau dengung. Tetapi jika ada lam atau ra maka dia bukan dengung. Dia idgham bi ghairil ghunnah. Idgham tanpa dengung. Jangan dengungkan. Sebab memang tak boleh dengung pun. Kita memasukkan tanwin ini bermasuk dalam lam. Jadi di sini pun tiada dengung. Okey, kita cari lagi tanda hijau atau merah. Allazina hum an salatihim sahun. Okey, ada tak tanda hijau atau merah? Ada, iaitu nun mati. Nun mati warna hijau. Maka saya dah sebut warna hijau ialah ikhfa. Tak payah fikir ikhfa kikir ke ikhfa syafawi, tak payah fikir. Anda ingat je hijau, ikhfa je. Ikhfa tu maksudnya dengung. Fikir dengung je. Jangan fikir tajwid benda lain. Okey, dengung. Okey, selepas tu tak ada. Ayat yang ke-6. Allazina hum yura'un. Terima kasih kepada yang baru join. Mari kita belajar sama-sama tajwid dan pemahaman Al-Quran. Serta kita sebarkan manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share. Okey. Di sini juga tiada dengung. Okey, seterusnya wa yamna'unal ma'un. Di sini juga tiada dengung kerana dengung ialah kita warnakan hijau dan merah. Jadi anda perlu dapatkan Al-Quran ini dengan segera kerana stok adalah terhad. Dan Al-Quran ini amat mudah difahami kerana di bawah ni ada tanda-tanda tajwid jika anda mahu tahu. Tapi jika anda tak mahu tahu, anda boleh join dalam kaedah haraki pada 31 hari bulan ini. Siapa yang nak, sila daftar dengan segera, DM saya dengan segera. Percuma saja kepada 100 orang yang terawal, anda dapat menguasai bacaan yang fasih tanpa memakai masa yang lama, iaitu selewat-lewatnya 2 hari. Daripada orang tu zero hingga hero tu fasih. Orang yang baru masuk Islam pun boleh lancar gunakan kaedah ni, apatah lagi orang yang dah lama Islam seperti anda. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu huruf yang kita tekankan. Yang dalam kaedah harki kita sebut, kita buat tarian macam ni. Genggam macam ni. Contohnya qul a'udzu birabbin. Ada bunyi genggam tu, kita goyang-goyangkan sedikit. Jadi kalau anda nak belajar, boleh DM saya dengan segera. Dan untuk dapatkan Quran ini, boleh juga PM saya dengan segera kerana stok adalah terhad. Okey, baik. Kita masuk tajuk yang huruf yang kita tekankan atau kita gandakan bunyi dia, iaitu bertanda double U atau syaddah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, kita cari huruf yang kita gandakan. Okey, ada tak? Ada, iaitu lam. Kita sebut dia tal. Kita tekan lam tu. Talladzi. Talla. Kita tekan bunyi lam tu. Ladzi yukadzibu yukadzibu. Kita tekan lagi zai ni. Biddin. Dal lagi. Kita tekan semua ni. Jadi ada berapa huruf yang kita tekankan dan kita lipat gandakan? Iaitu lam, zal dan dal. Ada 3 hukum yang kita tekan, huruf yang kita tekankan. Kita terus masuk ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada lagi. Lam yang kita tekankan, ain yang kita tekankan, itu sahaja. Jadi ada 2 di sini, iaitu lam dan ain. Seterusnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini ada 1 sahaja huruf yang kita gandakan bunyi dia, iaitu dad. Fawailul lil musallin. Anda tak nampak atas tadi tak nampak. Minta maaf. Sekejap Awak tak khabar tak nampak. Aduh, sorry. Kamera ni dia longgar sikit. Okey, ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Ada tak huruf yang kita tekankan atau kita gandakan bunyi dia? Ada, iaitu lam dan lam. Dua lam. Kita tekan, kita gandakan bunyi dia. Tak payah sebut syaddah, nanti orang pening. Fawailul lil musallin. Okey. Allazi, di sini ada 2 saja. Okey, ayat yang ke-5. Allazina hum an salatihim sahun. Okey, di sini ada 2 sahaja, ada 1 saja, iaitu lam.
Yang pertama ni kita tekankan allazi alla. Okey, seterusnya allazina hum yuraun. Di sini pun ada lam. Itu sahaja. Satu, di sini pun satu. Wa yamna'unal ma'un. Okey, di sini tiada. Okey, kita masuk tajuk yang keempat, iaitu huruf yang kita patut abaikan. Okey, mana huruf yang kita patut abaikan? Al-Quran ini telah mudahkan anda, iaitu dengan kita dah warnakan dia berwarna kelabu. Okey, jom kita cari. Ra'aital dah jumpa dah. Inilah huruf yang alif wasal ni kita tak perlu harakatkan kerana dah diganti dengan huruf yang kita lantun, kita tekankan. Jadi alif ni tak ada fungsi. Kalau ni tak ada syaddah, kita akan bunyikan dia sebagai harakat. Tapi disebabkan ni ada huruf yang kita syaddahkan, kita tekankan, kita gandakan, jadi dia tak ada fungsi dan kami telah warnakan sebagai warna kelabu. Kalau anda baca di dalam Al-Quran biasa, kemungkinan anda akan keliru benda ni. Okey, seterusnya yukadzibu biddin, alif lam di sini juga kita kelabukan kerana tidak penting. Bukan tidak penting, kita tak harakatkan atau kita tak sebut. Okey, seterusnya ayat kedua. Jadi di sini ada 1 dan 2, 3. Ada 3 huruf yang kita abaikan. Okey, seterusnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, di sini ada 2 yang huruf yang kita abaikan, iaitu alif wasal yang seperti ini dan alif wasal yang yatim. Kita tak sebut al. Melainkan jika al yatim ini berada di awal, maka kita sebut al. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini ada 1 sahaja, iaitu alif wasal. Fawailul lil musallin. Tiada, langsung tiada. Tak ada warna kelabu, kita tak nampak pun. Kita cara warna kelabu je. Alladzina hum an salatihim sahun. Di sini ada alif wasal, 1 saja. Alladzina hum yuraun. Di sini pun 1 juga. Wa yamna'unal ma'un. Baik, selesai sudah tajuk yang keempat. Tajuk kelima, iaitu huruf yang kita lantunkan atau kita berdetakkan bunyi dia, iaitu bunyi qalqalah. Jika anda yang belajar tajwid, jika anda tak belajar tajwid, bunyi yang kita lantunkan saja seperti ahad, falaqa, iaitu huruf dia ada 4, qaf, ta, ba, jim, dal, ataupun formula dia baju dah kotor. Okey, kita cari yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tiada huruf yang berdetak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tiada juga. Huruf untuk pengetahuan, huruf yang kita lantunkan kita warnakan hijau juga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tiada juga. Fawailul lil musallin. Tiada juga. Alladzina hum an salatihim sahun. Tiada juga. Alladzina hum yuraun. Tiada juga. Wa yamna'unal ma'un. Jadi dalam surah Al-Ma'un langsung tiada huruf yang kita lantunkan atau kita berdetakkan bunyi dia. Dia tak ada dalam surah Al-Ma'un. Tapi surah Qul Huwallahu Ahad banyak. Okey, jadi kita masuk tajuk yang terakhir, iaitu kaedah waqaf dan ibtida. Okey, di sini Al-Quran ini, jika anda tengok dalam surah-surah lain, surah panjang, ini surah-surah pendek, semuanya waqaf biasa. Waqaf tam dia panggil. Tapi kalau surah panjang, kita akan dapati kami telah membuat warna hijau dan warna merah. Kami dah buat kaedah ni supaya anda mudah membaca dengan baik. Anda mudah baca dengan baik, bagus. Jadi kami telah buat warna merah dan hijau. Merah ini bermaksud tempat yang anda boleh waqaf tanpa berulang semula ke belakang. Tetapi di hijau, anda boleh waqaf dan ambil semula ke belakang. Ini kaedahnya. Kaedah anda berhenti dan anda boleh ambil. Jadi kadang-kadang orang tu, dia membaca Al-Quran, dia tak tahu mana nak ambil balik. Kadang-kadang dia tak cukup nafas. Jadi pentingnya kaedah waqaf dan ibtidak ni supaya anda tahu di mana yang boleh berhenti dan anda perlu ambil balik cerita dia ke belakang. Ambil mana tempat yang boleh di belakang. Kerana apa? Supaya anda tidak melanggar penceritaan tentang Al-Quran ini. Al-Quran ini bercerita juga. Anda tak boleh main bantai je, nak baca, nak ambil part mana, ataupun main wasal je semua, tak boleh. Okay, terima kasih kepada Bro Joy. Jadi kita tengah belajar tentang cara membaca Al-Quran dan kita memahami setiap surah-surah lazim ini.
Dengan cara kita nak membantu ramai orang dengan cara kita memberi manfaat, dengan cara kita share kepada ramai orang. Ya. Terima kasih kepada yang baru join. Saya tak nampak siapa yang baru join. Dia tak keluar nama. Jadi saya nampak muka je kadang-kadang. Okey, jadi di dalam surah Al-Maun semuanya waqaf tam. Apa maksud waqaf tam? Waqaf yang kita tak perlu ulang balik ke belakang. Melainkan nafas anda terlalu slow atau nafas anda terlalu pendek. Contoh, ara'aital ladzi tarik nafas, semput. Jadi ini tadi ibtidak. Anda kena ambil di belakang ni balik dan sampai habiskan. Kena wajib habiskan. Sebab itu kami tak warnakan hijau atau merah kerana ini terlalu pendek. Okey. Baik, selesai sudah tentang tajwid surah Al-Maun. Jadi saya harap anda faham tentang surah ini. Jadi kita amat penting untuk kita tahu tentang cara membaca dengan betul. Kaedah cara membaca dengan betul. Tanpa anda tahu pun nama-nama hukum-hukum tajwid tersebut. Anda tak perlu tahu pun nama-nama ikhfa, idgham, iqlab. Dalam kaedah haraki kami hanya ajar 6 tajuk sahaja iaitu panjang pendek. Yang kedua tajuk huruf yang kita kita dengungkan. Yang ketiga huruf yang kita tekankan atau kita gandakan. Yang keempat huruf yang kita patut abaikan. Yang kelima huruf yang kita lantunkan atau kita berdetakkan bunyi dia. Yang keenam ialah mana yang anda perlu waqaf dan ibtidak. 6 tajuk saja. Bila anda kuasai 6 tajuk ini, maka anda akan baca Al-Quran dengan fasih seperti Imam Mekah. Jadi anda yang langsung tiada basic dalam baca Al-Quran, anda boleh membaca dengan baik dengan menggunakan kaedah haraki ni. Contoh saya baca ya. Kaedah haraki ni menggunakan tarian tuan-tuan. Kaedah dia memang sangat menarik hati orang-orang yang tak berminat dengan Al-Quran. Jadi orang masyarakat ni dia berminat dengan tarian dan pelbagai menari-nari kan. Jadi kita telah mencipta, Ustaz Zakaria telah mencipta satu kaedah baru yang menarik lagi ramai orang untuk membaca Al-Quran. Jadi fokus kami dekat orang-orang gelandangan, orang-orang yang lepak tepi jalan semua tu. Mereka tak minat dengan Al-Quran. Sebab mereka malas hafal huruf ikhfa ada berapa, huruf idgham ada berapa. Itu yang mereka malas tu. Benci dengan idgham, ikhfa, mat asli, mat Melayu. Jadi dengan kaedah tarian, contoh saya tengok saya baca Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak ya tangan saya. Tangan saya hujung sekali tunjuk macam ni, macam good. Jadi kaedah dia ni memang cantik. Saya boleh nak buat, tapi masalahnya live ni susah untuk anda nampak. InsyaAllah saya akan pakai mic dan saya akan duduk jauh sikit dan anda boleh nampak cara saya buat. Jadi untuk siapa yang berminat nak join kaedah haraki, anda boleh DM saya dengan segera untuk join seminar haraki 31 hari bulan ini percuma sahaja. Percuma untuk 100 orang yang terawal sahaja. Jadi minta anda war-warkan kepada ramai orang. Kemungkinan anda yang melihat live kami ini orang yang dah reti membaca. Jadi kita nak bantu orang yang zero. Orang yang nak fasih. Daripada zero tu fasih dalam masa 7 jam sahaja. Dan paling lewat anda akan kuasai 2 hari. Mana ada orang daripada zero boleh kuasai Al-Quran membaca dengan fasih dengan 2 hari saja. Biasa kita nampak orang Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Dah habis Iqra belajar tajwid pula semua. Pening. Ramai yang benci kaedah macam tu. Jadi saya sarankan anda untuk membeli Al-Quran waqaf dan ibtidak. Jika anda sudah ada, jom kita waqafkan sama-sama untuk kita bantu lebih ramai masyarakat di luar sana yang tidak pandai membaca Al-Quran, supaya mereka boleh join saya punya live ni sambil kita belajar Al-Quran ini. Ataupun kita join seminar haraki, kita menggunakan Al-Quran ini. Ini memang haraki punya. Memang senang. Al-Quran ini kami dah warnakan dan kami telah isi 6 tajuk. Siapa yang membeli Al-Quran ini, kami akan hadiahkan e-book dan video, satu video pemahaman untuk anda faham tentang Al-Quran ini. 6 tajuk saja anda perlu faham. Okey, boleh. Minta yang join ini kita war-warkan kepada ramai orang. Kita nak bantu ramai orang sebenarnya. Bukannya kita ni nak habuan je semuanya. Kita nak bantu.
Saya sangat kita sangat-sangat bahaya jika Allah sebut malang sekali manusia yang tidak memberi manfaat kepada orang lain. Yang mana Allah kata beruntung manusia yang paling terbaik ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak bantu orang dengan cara kita menyebarkan kaedah baru ini supaya ramai orang boleh dapat kuasai Al-Quran dengan secepat 2 hari sahaja. Ramai sebenarnya yang nak tahu kaedah Al-Quran. Jadi berapa ramai orang kat luar sana yang tak sah solat, yang solat dia tak diterima Allah. Bukan saya kata dia mereka ni masuk neraka tak terima. Memang kalau kita baca Al-Fatihah tak bagus, kesalahan jali banyak, memang tak sah solat kita kerana dia merupakan rukun qauli. Jadi benda ni kita kena betulkan. Jika kita dah betul, kita kena betul kepada orang lain. Kalau tidak, anda berdosa. Betul. Kita berdosa kerana kita membiarkan orang lain salah dalam membaca Al-Quran. Jadi dengan cara kita share banyak-banyak kepada ramai orang, share ke grup, share kepada ramai lagi orang untuk kita bantu mereka untuk mendapat baca Al-Quran ini dengan bagus. Dengan kita join seminar haraki pada 31 hari bulan. Di samping itu anda membeli Al-Quran wakaf dan ibtidak ini supaya anda tahu mana tempat yang boleh anda wakaf dan mana yang boleh wasal, dan mana yang anda bila berhenti bernafas anda kena ambil balik, mana part yang perlu anda ambil balik. Bukan anda main langgar je mana nak berhenti, lepas tu anda ambil mana dan dia anda nak ambil. Tak boleh. Kerana Al-Quran ini ada penceritaan dia, ada dia punya hukum-hukum dia. Ada yang kalau kita main berhenti, maka dia punya maksud dia tak sampai. Jadi anda perlu peka dalam bahagian ni. Dalam tajwid antaranya, dalam kaedah dengung, dengung ni macam mana? Jadi kami telah membuat warna dalam Al-Quran ni, warna merah dan hijau merupakan dengung. Tanda huruf yang kita abaikan, kita akan kelabukan. Anda akan dapati, oh ini kelabukan, so kita tak perlu harakat. Faham? Kadang-kadang kita orang keliru bila tengok Al-Quran hitam, macam Quran di Madinah, hitam semua, kita akan dapati ulaika. Kita akan dapat wow ni kita kena harakat kan. Jadi itu kesalahan ramai orang. Kesalahan ramai orang di situ. Bacaan Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya anda baca Al-Fatihah macam tu, anda tak abaikan perkara-perkara huruf-huruf yang kita patut abaikan, maka kesalahan jali. Kita tukar huruf jali. Okey, boleh. Baik, kita akan masuk pemahaman Al-Quran kerana nak dekat solat Isyak dah. Terima kasih kepada yang baru join. Okey, saya nak ceritakan sedikit tentang surah Al-Ma'un. Baik, surah Al-Ma'un ini menceritakan tentang bantuan kita kepada orang. Adakah anda sudah cukup memberi bantuan kepada ramai orang? Baik, mari kita kaji sama-sama maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Okey, maksud pertama apa maksud dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dah azan ya. Ara'aita, adakah engkau melihat? Ara'aita, adakah engkau melihat orang ara'aita allazi yukadzibu biddin? Adakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Adakah engkau melihat? Jadi siapa orang yang mendustakan agama ni? Jadi kita melihat kepada ayat seterusnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang mengambil harta anak yatim. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Siapa yang mengambil harta anak yatim? Apa maksud di sini? Anak yatim ni apa tuan-tuan? Anak yatim ialah anak yang kehilangan ayah. Macam saya ayah saya sudah meninggal pada saya umur 10 tahun. Jadi saya dulu anak yatim, sekarang bukan dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi anak yatim merupakan hak seorang budak yang belum akil baligh, yang kehilangan ayah. Tetapi jika budak itu kehilangan ibu, adakah dia anak yatim? Tidak. Dan bukan juga anak piatu. Tak ada gelaran anak piatu. Asyhadu an la. Kerana apa? Anak yatim ialah biasanya satu keluarga itu hanya ayah sahaja yang memelihara keluarga tersebut. Jika ibu dia tiada sekalipun, ayah dia tetap boleh menyara dia. Jadi anak yatim merupakan anak yang kehilangan ayah. Siapa yang kehilangan ibu jangan klaim anak yatim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, ayat yang ketiga menceritakan tentang dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey,
wala yahuddu ala ta'am miskin. Dahlah dia tak bagi, dia makan makanan orang miskin. Dia makan anak harta anak yatim. Lepas tu dia makan pula, dia tak memberi makan pada orang miskin. Dia tidak membantu orang miskin tu untuk dia upgrade hidup dia. Itu maksudnya dalam ayat ini. Bukannya kita memberi makan orang miskin tu maksudnya kita sekadar bagi makan je tanpa kita memberi ilmu kepadanya. Orang miskin ni maksudnya apa tuan-tuan? La haula wala quwata illa billah. Orang miskin ni bermaksudnya dia miskin harta, bukan sekadar harta, dia miskin ilmu. Dia miskin gerak-gerik badan dia. Maksudnya dia ada cacat cela. Dia miskin. Itu miskin sebenarnya tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Bukan cara kita beri makan ni dengan cara kita hanya bagi beras sahaja bantuan. Kita nak bantu orang miskin dengan cara kita ajar dia ilmu untuk dia upgrade hidup dia. Tu maksudnya ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi celakalah orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, yang mana dia tidak bantu orang miskin ni upgrade hidup dia. Berdosa. La ilaha illallah. Okey, ayat seterusnya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Mesti anda pening kan? Kenapa celaka pula orang yang solat? Okey, di sini dia ada jelas orang yang seterusnya. Bukan celaka orang yang solat. Macam di dalam surah An-Nisa ada sebut macam ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salat. Jangan kau dekati solat. Ayat seterusnya menjelaskan tawa antum sukara, jika anda dalam keadaan mabuk. Jadi kita tengok ayat seterusnya, ayat yang kelima. Jadi celakalah orang yang solat, fawailil musallin, bukannya orang yang solat tu celaka, tetapi orang yang mana dia bersolat dalam keadaan apa? Allazina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Inilah maksud saya tuan-tuan, yang mana sebab apa saya nak ajar tuan-tuan kaedah tajwid ini semua ni. Saya ikutkan saya tak payah mengajar pun tak apa, tapi sebenarnya saya nak bantu anda supaya anda tidak lalai dalam solat. Jadi inilah maksud adalah allazina hum an salatihim sahun. Allah kata celakalah orang yang solat yang mana dia dalam keadaan lalai. Ini adalah nombor satu yang pertama. Orang yang solat dalam keadaan lalai. Allah kata celakalah orang macam tu. Maksudnya anda solat dalam lalai, fikir benda lain, lepas tu baca Al-Fatihah tunggal langgang, lepas tu solat anda diangkat ke langit, Allah ambil solat anda campak ke muka anda balik. Upama anda buat taik ke Allah. Faham? Baik, itulah pentingnya upgrade bacaan anda dengan menggunakan kaedah haraki dan beli Al-Quran Waqaf Ibtidak ini. Saya bukan promote, saya nak bantu. Jangan salah faham. Baik, ayat yang ke-6, allazina hum yura'un. Yang kedua, orang yang solat, yang celaka orang yang solat jika dia berbuat riak. Yura'un bermaksud riak. Riak dalam solatnya. Maka dia nak menunjuk-nunjuk. Itu pun Allah tak terima solat. Allah kata celakalah kau solat kalau kau nak menunjuk-nunjuk sahaja. Nak tunjuk yang kau ni hebat, solat tahajud, nak tunjuk dekat orang je. Solat tahajud ni kena duduk seorang-seorang, mana boleh solat depan kacau orang tidur ke, berzikir kuat-kuat nak bagi orang tu dengar. Tak boleh. Wa yamna'unal ma'un. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, dan enggan memberikan bantuan. Jadi anda kena mengelak daripada tiga perkara ini, iaitu yang pertama ialah anda solat dengan lalai. Anda solat dengan tak khusyuk, tak betulkan tajwid. Tajwid tunggal langgang, bacaan lari hancur. Itu cuma celaka, Allah kata. Bacaan yang mana tidak warattilil Qur'ana tartila, yang tidak tartil, Allah kata celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Allazina hum an salatihim sahun, yang mana solat dia lalai. Dia tidak ambil berat tentang hukum tajwid ni. Yang dah lah dia tak bagi dia makan harta anak yatim, lepas tu dia tak memberi makan orang miskin, lepas tu dia solat pula lalai. Apa yang kamu nak sebenarnya hidup kat dunia ni? Itu yang pentingnya. Dan kemudian yang kedua, dia solat dengan riak. Jadi yang pertama dia solat dengan lalai, yang kedua dia riak pula tu. Dah lah solat lalai, baca Al-Fatihah tunggal langgang, betul riak pula tu. Yang ketiga, dia solat dalam keadaan yang tidak dia memberi bantuan kepada orang lain. Dia tidak membantu orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran untuk dia mengupgrade cara dia baca. Boleh tuan-tuan?
Terima kasih kepada yang sudah join live saya walaupun sekejap, walaupun singgah-singgah masuk je. Yang penting anda tahu yang saya ni sedang menyebarkan ilmu kepada ramai orang. Kepada yang tahu pun kita minta kita sebar kepada ramai orang supaya ramai orang dapat manfaat daripada apa yang kita ada. Apa yang kita ada tuan-tuan, kita perlu sebarkan kepada ramai orang. Kerana pentingnya orang nak tahu, berapa ramai ribu orang yang nak tahu untuk dapatkan ilmu kita itu. Berapa ramai, tetapi kita tak sebarkan. Kita sorok-sorok je dekat kita punya dada atau kita punya kepala. Jadi orang lain tak dapat manfaat daripada apa yang kita ada. Jadi orang lain berdosa kerana bacaan dia tak lancar dalam solat dan anda membiarkan mereka berdosa, maka anda pun terjerumus sekali dengan mereka sekali di akhirat. Anda tidak akan selamat kerana anda tak pernah menyebarkan manfaat kepada orang lain. Anda tak pernah share kepada orang tentang manfaat kaedah baru yang kita gunakan untuk membantu ramai orang membaca Al-Quran dengan betul, iaitu Al-Quran Waqaf dan Iftidak ini. Amat bagus untuk orang yang baru nak belajar Al-Quran. Baik, terima kasih kepada yang setia dalam live saya. Baik, kita nak mula solat isyak dah. InsyaAllah esok kita akan masuk dalam surah Al-Quraisy. InsyaAllah esok saya cerita tentang sirah. Siapa yang minat sirah tentang orang Quraisy ni. Kenapa orang Quraisy ni masuk dalam surah ni? Hebatnya bangsa Quraisy ni sampai Allah masukkan dalam surah dalam Al-Quran. Allah jadikan surah. Semua yang Allah jadikan surah dalam Al-Quran ini semuanya hebat-hebat orang. Contohnya surah Luqman, surah Muhammad, surah Yusuf, semua ni. Semua nama-nama ni semua hebat-hebat. Jadi penting sangat kita kena tahu apa kepentingan setiap surah ini. Dan anda faham. Bila anda faham, anda akan khusyuk dalam solat. Baik. Terima kasih kepada yang join. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.